Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Mak Don sekali lagi dengan aku Mak Don. Dan hari ni kita nak sembang tentang sebuah Netflix original series yang bertajuk Black Mirror. Terima kasih kepada subscriber lama dan selamat datang kepada subscriber baru, kepada subscriber yang baru singgah ke channel Mak Don ni. Kalau dekat ujung-ujung tu hampa rasa, ataupun tak payah tunggu ujung-ujung lah, kalau hampa tengah tonton video ni, hampa rasa macam hampa suka dengan konten-konten yang aku hasilkan, hampa boleh tekan button subscribe dan juga tekan button notification so that you guys tak terlepas dengan apa-apa video yang aku upload selepas ini. Hari ni aku nak listkan 5 episod yang menjadi favourite aku dalam season Black Mirror. Dalam series Black Mirror. Black Mirror ni adalah sebuah original Netflix punya series. Dia diterbitkan pada tahun 2011. Setakat lah ni dia ada 5 season. Apa yang aku baca semalam katanya kemungkinan akan ada season 6, tapi mereka tak bagi kata putih lagi. Dalam setiap season dia hanya ada dalam 3 ke 6 episod lah paling banyak pun. Right, dan satu episod mengambil masa antara 45 minit ke 1 jam lebih. Dia depend on episod tu. Total episod semua ada 22 episod. Semua episod tu dia ada different story tau. Setiap dia macam kisah benar. Kalau hampa tonton TV3 kisah benar kan setiap minggu dia ada different cerita pasal teksi ambil orang, lepas tu colek orang lah, apalah, semua tu kisah benar, tetapi kisah dia semua berlainan. Macam tu lah Black Mirror ni. Black Mirror ni semua story dia berlain. Semua story dia berlainan. Semua story dia berlainan, cuma yang related antara each series adalah teknologi. Sebab Black Mirror ni mengisahkan tentang dark side penggunaan teknologi terhadap humanity, tentang how they will affect us in future, or how kalau benda tu nanti jadi betul in future, macam mana manusia akan hadap benda tu. Sebagai contoh dia, macam contoh social media kan, kita like orang tu dalam social media, tapi what if in future kita boleh like kawan tu in real life? Maksudnya kalau kita tak suka kawan ni, kita boleh tekan button dislike dekat dalam apps, lepas tu merit dia akan jatuh. Anything yang dia nak in future akan susah sebab dia tak famous, tak ramai orang suka dia. Benda tu macam yang akan jadi macam kasta lah. So efek dia sangat-sangat besar, impact dia sangat-sangat besar. Itu yang cuba Black Mirror ni sampaikan. So hari ni aku nak list down 5 episod yang menjadi favourite aku. Actually dalam setiap season tu ada episod yang best, 2-3 episod yang best. So untuk aku pick adalah benda ni agak sukar lah untuk aku. Cumanya aku still akan list down yang mana menjadi favourite aku. Macam contoh season 5 ada 3 episod. Ketiga-tiga tu best. Tak tipu apa, ketiga-tiga best. Especially yang hujung sekali, yang ketiga. Tapi aku takkan pilih yang ketiga tu sebab bagi aku yang ketiga tu mungkin aku tak rasa tense dia sangat. Aku tension dia tu ada episod lain yang aku pilih, yang mana aku akan bagi tahu selepas ni. So let's go. Untuk season 1, aku punya favourite episod adalah episod 1, The National Anthem. Untuk episod ni episod pembukaan untuk pembukaan series Black Mirror ni. Dia mengisahkan tentang seorang puteri royalty punya kena colek dengan sekumpulan organisasi ke apa ke lepas tak tahu, dan demand dia adalah suruh prime minister kawasan tu untuk having a sexual intercourse dengan pig, dengan khinzir. Tu demand dia. Dia tak mau duit ke, dia tak mau apa ke, dia tak mau suruh siapa-siapa teroris dilepaskan ke apa ke, tak ada. Dia nak prime minister kawasan tu have an intercourse dengan pig. Tu saja the only demand dia, dan benda tu perlu jadi immediately, yang mana timeline dia tak salah aku dalam 24 jam macam tu kot, atau princess tu akan kena bunuh. Pembukaan episod ni saja dah memang lawak. Dia dark side lah, dark joke lah, dark humor aku lupa lah bagi aku lah. Then dia punya tension sebab lepas nak kena cari kawan tu, dan timeline dia sangat-sangat singkat. Lepas tu lepas cuba buat deepfake dekat prime minister tu. Maksudnya akan ada someone yang stage play punya orang akan buat benda tu, tapi lepas akan ubah muka jadi prime minister, tapi tak dapat. Ada orang dalam yang inform dekat geng tu, dan geng tu potong jari princess tu lah apalah. So dia ada threat dia, dan lepas pula nak kena cari teroris tu di masa yang sama untuk mencari apa solution dia. Because setiap kali ada disaster berlaku, lepas ada playbook lepas tau. Lepas punya step-step nak ikut all by the books. Benda ni dalam banyak filem dah cuba yang bagi tahu lah, kata setiap kali ada benda jadi lepas ada playbook yang, maksudnya kalau ada
news book tentang corruption ke apa ke muncul tentang sesebuah government tu dalam TV, lepa pada masa yang sama lepa akan alih attraction tu dengan bagi satu lagi bom. Maksud macam nak cakap, kita divert attention orang lah. Dekat sini ada orang kena bunuh, so hang tak mau bagi orang tengok orang duk sembang pasal benda ni, hang bunuh orang yang lagi tinggi pangkat dia dekat sini, so semua attention akan pergi kat situ. So dia divert audience punya attention ke situ. Cuma untuk demand kali ni tak ada langsung dalam playbook, so lepa tak tahu apa nak buat. Tu yang tension dia tu. So dalam untuk episod pertama ni, yang ni memang favourite aku. Dalam season pertama ni, episod 1 adalah favourite aku. So kalau hampa nak tahu apa jadi apa semua, hampa kena tonton sendiri ya. Lepas ni kita beralih ke season 2. Untuk season 2, yang ni memang favourite aku lah. Memang favourite aku, yang memang time aku tonton tu aku sangat enjoy the storyline, iaitu episod 4, White Christmas. Dalam White Christmas ni ada 2 orang lelaki. Lepa duduk dekat sebuah kabin, rumahan. Dikatakan lepa duduk kat situ sebab lepa tengah buat kerja, tak tahu kerja apa. Dari 5 tahun lepa bersama. So untuk time Christmas, untuk kill masa lepa sembang lah pasal lepa dua tu accept job tu untuk duduk kat situ, untuk duduk dalam rumah tu. So kawan ni pun berkongsi lah apa yang dia buat, lepas tu kawan ni pula berkongsi apa yang dia buat. So cerita lepa tu memang dark and very thrilling lah. Dari segi storyline dia memang thrilling, memang very well written. Lepas tu acting Jon Hamm memang padu dengan lagi seorang mamat tu aku lupa. And the teknologi yang lepas tunjuk dalam episod tu memang kalau betul-betul berlaku memang akan, aku tak tahu lah apa akan jadi dengan hidup kita ni. Hang bayangkan kalau hang boleh block orang tu in real life, maksudnya bila hang tekan button tu, hang tak payah tengok dah muka dia, semua benda jadi blur, jadi pixelate kan. Lepas tu semua gambar dia yang ada dalam phone hang ke, dalam komputer ke, ataupun apa-apa benda yang akan naik kat news. Contoh hang block artis ni, so kalau ada berita pasal artis tu wujud dekat TV, time tu hang akan nampak pixelate je. Hang takkan dengar apa yang dia cakap, hang takkan nampak dia. So hang bayangkan kalau benda tu betul-betul wujud. Setiap kali gaduh hang gepren terus block. Setiap kali tak mau dengar bini hang cakap, hang terus block. So dalam episod ni dia ada bagi tahu teknologi yang dia petunjuk memang interesting bagi aku, dan juga storyline dia memang padu lah. Dia ada reason pasal lepa duduk situ 5 tahun, dan reason dia sangat bagi aku mind blown lah. Dia ada different story lah, maksudnya dia ada different cerita dalam ni. Dalam episod ni saja dia Jon Hamm akan cerita pasal lepa duduk situ, lepas tu Mamat ni akan cerita pasal lepa duduk situ. So lepa punya cerita tu memang interesting gila and thrilling. So memang episod ni aku tengok 2-3 kali pun tak apa, sebab aku seronok. Maksud aku, kalau aku diberi pilihan untuk pilih top 5, yang ni memang akan masuk itu, dan memang dah masuk lah pun. Inilah favourite aku untuk season 2. Kita beralih ke season 3 pula, yang mana episod season 3 ni pun tak salah aku ada banyak episod kot yang best, aku lupa lah. Cuma aku pilih yang paling style dan juga thrilling lah, of course Black Mirror kan, iaitu episod 6, Hated in the Nation. Dia mengisahkan tentang sekumpulan polis ni yang menyiasat pembunuhan seorang jurnalis yang orang kata public figure, tapi dia dibenci oleh negara tu, penduduk tu, sebab dia punya ego dan juga dia punya tidak berperi kemanusiaan kat dia tu. Dia dikatakan bunuh diri. Kesan dia macam dia dibunuh, bukan bunuh diri. Lepas tu yang pelik dia, tingkap dan pintu rumah dia dua-dua terkunci dari dalam. So pembunuh tu masuk ke mana, keluar ke mana, apa benda yang dia guna pun kita tak tahu. Dalam episod ni pula, dia akan rungkaikan kat kita sikit demi sikit misteri yang polis tu jumpa, dan semua benda tu memang interesting. Dia macam hang buka pisang, tak boleh, pisang ada satu layer. Dia ada banyak layer dalam cerita ni. Itu yang best tu. Dan dia mulakan episod ni dengan pegawai polis tu di soal siasat dekat mahkamah. Clearly something big happen. Kalau tidak, dia takkan kena soal siasat. Pasal apa? Pegawai polis pula kena soal siasat. Tu yang lagi kita tak tahu apa jadi tu. Yang kita kena tonton daripada A to Z. Untuk season 4, season 4 ni tak salah aku pun banyak episod yang best. Cuma the favourite one adalah episod 6, Black Museum. So Black Museum ni bukannya tentang museum yang pamerkan orang-orang hitam yang jadi slave ke apa, tak ada. Black Museum ni adalah satu tempat yang mana dia mengumpulkan teknologi-teknologi yang mempunyai kisah hitam yang tersendiri. So ada seorang perempuan ni, dia on the way nak ke jumpa ayah dia. Lepas tu kereta dia tak ada minyak, so dia cas guna tenaga solar. Akan ambil masa yang lama. So dia nak kill time dia pilih melawat museum tu, Black Museum. Kat situ tour guide tu bagi tahulah kisah di
setiap teknologi yang ada kat situ. Bukan setiap teknologi lah, sebab teknologi kat situ banyak. So dia akan handpick yang mana favourite dia, or yang mana perempuan tu nak tahu kisah dia. Teknologi dalam tu memang style dan sick. Contoh dia ada satu teknologi tu yang mana hang boleh kesan sakit dekat orang tu. Contoh dia, aku sakit lutut, aku nak bagi hang rasa sakit lutut aku hanya perlu letak teknologi tu dekat hang akan rasa sakit tu. Tapi benda tu kena implant lah. Maksudnya hanya akan ada seorang saja yang boleh rasa benda tu. Sebab tu dalam episod ni Lepel letak benda tu kat doktor. So doktor tu bila dia nak detect pesakit punya sakit, dia akan bagi pesakit tu pakai alat tu, dan dia akan tahu pesakit tu sakit apa. Lepas tu dia ada twist. Tapi dia ada twist, okay? Benda tu dah jadi macam ketagih lah, apalah. Sebab setiap kali rasa kesakitan tu, doktor tu rasa macam shock. So dia nak lagi kesakitan tu. Bila tak jumpa pesakit, bila tak ada pesakit baru masuk, dia akan macam gigih macam penagih. Macam tu lah. Tu salah satu teknologi dalam Black Christmas ni. Ada banyak teknologi lagi dan ada banyak kisah dia. Tetapi panjang story tu, ada reason dia pasal apa terjadinya semua benda tu, dan ada reason dia pasal apa untuk cerita. Tapi dia punya plot twist sangat-sangat menarik dan juga sick. Sebab tu aku suka gila episod 6 Black Museum ni. And last but not least, nombor 5 untuk season 5 ni. Aku cakap ketiga-tiga episod dalam season 5 ni best. Aku no doubt memang best gila. Okay, memang worth to watch lah. Okay, senang cerita. Cuma season 5 ni aku pilih episod 2 Smitrans. Okay, Smitrans ni mengisahkan tentang seorang pemandu Uber kot, Grab punya taxi lah lebih kurang kan, yang dia duk pick staff daripada Smitrans. Smitrans ni sebuah company social media macam Twitter or something, yang ada social media lah kan. So Uber driver ni dia duk bawa orang lah apa semua. Satu hari tu dia colek seorang staff dekat situ. Turns out orang yang dia colek tu adalah intern. Bila dia colek intern, dia rasa macam susah sikit lah dia nak memenuhi demand dia tu. Tapi dia still cuba sebab dia dah colek dah kan. Dia dah buat keluar pistol dah. Intern tu pun dah tengok muka dia. So nak buat macam mana kan. So dia drive dia nak kena tangkap dengan polis. Dia lari daripada polis tu, dia sekat dekat sebuah benda. Kat situ akan terjadinya conversation dia intense semua benda lah. Okay, dia communicate dengan polis. Time tu polis apa, dia communicate dengan polis time tu. Lepas tu dia beritahu lah demand dia apa semua. So dekat situ terjadinya intense tu. Hang pun tak tahu pasal apa kawan dia colek, apa yang dia nak, pasal apa dia nak jumpa owner syarikat tu lah, apa semua lah, dan pasal apa dia buat semua benda tu akan terjawab bila hang tonton episod ni. Dan akan buat hang realise yang social media semua ni naknya boleh meragut nyawa kita. Walaupun reason dalam episod ni agak macam bukan dekat social media ya, hang jawab phone time kemalangan pun hang boleh time driving pun salah juga kan. Tapi through social media ni naknya banyak dalam Black Mirror ni dia highlight yang social media ni memang teruk dan mengarut. Dalam Hate in the Nation pun dia ada highlightkan tentang social media. Dia ada highlightkan tentang keburukan social media dan impak buruk dia terhadap humanity. So itu dia top 5 episod favourite aku untuk series Black Mirror. So kalau hampa dah tonton series Black Mirror ni, apa pandangan hampa dan apa juga episod favourite hampa? Kalau belum tonton, aku nasihatkan hampa untuk tonton. Kalau hampa ni jenis orang yang suka series atau suka filem yang thrilling or something, yang gore macam tu kan, so hampa wajib tonton Black Mirror. Sekian saja daripada aku, Mak Don. Terima kasih sebab tonton. Jangan lupa tekan button subscribe, button notification, like, komen apa semua ni, dan share. Aku rasa aku pernah tengok YouTuber cakap macam tu, tapi aku lupa tak apa. Anyway, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa jaga diri, jaga kesihatan. Semoga semuanya dipermudahkan untuk urusan kita semua. Terima kasih sekali lagi sebab tonton.